Syarat itu setengah ketinggalan. Lepas ni, awal-awal kalau dekat naik ni. Di sini hanya dibenarkan kepada dengan ikhlas menyerukan kepada si pemenang uji sahaja. Agak-agak halal haram uji. Tetap haram. Tetap haram. Sebab apa? Sebab niat yang baik, dia hanya boleh untuk perbuatan yang baik. Judi merupakan perbuatan yang tak diizinkan oleh syariat. Walaupun niat yang baik, maka dia tak dibolehkan oleh Islam. Sama juga contohnya riba. Hari ini saya tengok ramai orang yang kata, boleh ke tidak Ustaz, kita ini memang beriba, mana kita pinjaman punya riba. Tapi si penerima pinjaman kita tu, dia kata tak apa, saya boleh riba ni, ikhlaskan Allah. Kerana saya tak boleh. Boleh tak boleh? Tetap tak boleh, walaupun niat dia ikhlas. Memang dia ada semua. Itu kita dia suruh-suruh, tetapi transaksi itu adalah riba. Beri 10,000, dia kata apa, saya tak pula saya bonus 1,000 ini ikhlas daripada syarikat. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Hukum itu tak haram, sebab riba dia tak boleh dihalalkan dengan niat yang baik. Sama juga contoh saya ni, hal ni bagi sebut. Boleh tak boleh GST? Kadang-kadang GST ni sebab untuk beli orang miskin. Boleh tak boleh? Tak payah nak jawab ni. Jawapan tak boleh. Sebab tak boleh. Ambil dulu orang tanpa sebab yang syar'i. Ambil dulu orang tanpa sebab yang syar'i. Sebab yang syar'i ni maknanya bukan zakat, bukan jizya, bukan orang, bukan usul. Dalam bahasa hadis pun, ghairi bin nafsi. Mana ambil dengan cara tak payah tuan. Maka dia anggap sebagai mencoba hak individu dan merampas harta orang. Walaupun dikatakan tujuan untuk beri orang miskin, maka niat untuk beri orang miskin tidak dengan cara rampas ataupun ambil hak orang, maka itu tak dibenarkan oleh syariat. Apabila kalau tengok betul-betul disebutkan jenis orang miskin pun, kata saya mengatakan dia sebenarnya banyak untuk dipanggil fiskal, untuk stabilize fiskal. Jadi akhirnya kutip artinya akhirnya lepas naik juga. Tapi kalau katakan contohnya nak digunakan khusus, dia ambil tukar yang banyak untuk diberi kepada orang miskin. Apa hukumnya? Tak boleh. Kecuali kalau betul-betul ada nas. Sebab kalau kita tengok dari kiraan, kita tengok dari reality, sebenarnya hukum zakat Islam kalau dilaksanakan betul-betul mengikut syariat, sebenarnya dia lebih cukup untuk nak bantu orang miskin. Lebih cukup. Tapi masalahnya, hak Islam wajibkan tak putih, hak Islam haram waktu putih. Itu yang jadi tak cukup. Ada orang kata GST ini penting sebab apa? Duit juga mana cukup? Duit zakat mana cukup? Memang tak cukup sebab apa? Hak Tuhan wajib kita tak putih. Hak Tuhan haram, hak Tuhan putih. Sebab apa hak wajib Islam putih? Hak Islam wajib kita tak putih. Contohnya atas simpanan. Atas simpanan. Mana komisi putih? Atas simpanan tak putih. Tapi Islam atas simpanan pun putih. Kena putih kalau lebih daripada setahun, kena ambil 2,5%. Itu hukum Islam. Tapi konvensional, sistem juga dia tak dikenakan ke atas simpanan. Dalam Islam, orang yang simpan boleh lebih daripada tahun, lebih daripada nisab. Kalau kita contoh letak Allah, maka lebih setahun, Islam akan kenakan cukai sebanyak 2,5%. Itu yang dia cukup. Tapi yang konsep hari ini, hak Islam tak benarkan waktu diputih. Hak Islam wajibkan waktu diputih. Contohnya Islam tak benarkan diputih. Setiap barang yang masuk, dia kenakan cukai. Itu tak dibenarkan dalam Islam. Ada orang kata itu, zaman saya dalam rumah dia kenakan usul. Usul ni lain. Usul ni maknanya, pada zaman Abu Musa Asy'ari, dia jadi gabungan dekat Syam. Jadi Abu Musa itu dia surat kepada saya rumah. Dia kata, ya Amirul Mukminin, setiap peniaga kita masuk ke Rom, kerajaan Rom kenakan cukai 10%. Apa yang nampak? Sedangkan mereka masuk ke negara kita free. Tak perlu orang cukai nak beri zakat, tak boleh sebab dia non-Muslim. Nak beri jizyah tak boleh sebab dia bukan orang tempatan. Jangan apa yang saya nak buat, tulis surat ke Abu Musa Asy'ari, maka akan itu kamu gunakan usul kata berarti.
Khusyuk itu maknanya oleh kerana dia ambil 10%, kita pun ambil balas atas dia ambil itu 10%. Tapi bukan atas rakyat kita nak import barang, tapi atas rakyat dia nak masuk level tempat kita. Itu yang digunakan khusyuk. Tapi di SP ini orang tempatan kena, orang luar kena. Itu dia punya balik. Dalam Islam, orang tempatan tak kena juga itu. Orang luar masuk yang ini. Itu kita mengenal sebagai khusyuk. Tapi bukan tak boleh terima dengan juga import. Sebab juga import hari ini lain dengan cara khusyuk. Jadi kemudian zaman saya Umar, beza yang pertama khusyuk itu kena agama asing. Juga import kita ni kena agama kepada. Cukai usul yang dipilih kat Istana Umar tu sebab banyak apa perkara dia. Macam Afrika ni memang tak masa-masa dengan kerajaan. Ini kita berbeza antara Islam dan konvensional bab usul. Jadi dengan ceritanya yang hadis yang pertama kita ni, niat yang baik mestilah disertai dengan perbuatan yang baik. Tapi kalau perbuatan yang tak baik, walaupun dengan niat yang baik tak diterima oleh Islam. Tapi kalau niat baik saja, tapi perbuatan tak baik juga tak diterima. Tapi kalau perbuatan baik dengan niat tak baik juga tak diterima. Perbuatan itu baik, tetapi niat tak baik. Contohnya sedekah. Sedekah itu perbuatan yang baik. Tapi sedekah itu sebab apa? Sebab lepas ini nak suruh hutang mungkin kita sedang kita kafir. Itu tak baik. Maksudnya sedekah itu baik, tapi niat itu tak baik. Contohnya kita bantu dia. Bantu dia sebab apa? Rupanya lepas ini kita ajak dia buat benda yang tak baik. Supaya kalau kita ajak dia tak agama sebagai itu. Jadi perbuatan yang baik kadang-kadang mesti disertai dengan niat yang baik, dan perbuatan yang baik juga mesti disertai dengan niat yang baik. Dan ketiga yang ketiga, iaitu perbuatan yang tak baik disertai dengan niat yang tak baik. Itu of course ada isu, semua tahu itu adalah haram. Maknanya sini ada dalam 3 kategori. Yang pertama, niat yang baik mestilah disertai dengan amal yang baik, itu diterima oleh syariat. Yang kedua, niat yang baik tak boleh disertai dengan perbuatan yang tak baik. Yang ketiga, perbuatan yang baik tak boleh disertai dengan niat yang tak baik. Dan yang keempat, yang lebih obvious, iaitu perbuatan yang tak baik of course disertai dengan niat yang tak baik. Itu awal-awal yang dirijak oleh setelah dirijak oleh Islam. Jadi dalam isu yang kita bincangkan ini, kalau kita tengok kepada hadis Nabi SAW, yang Nabi sebutkan antaranya ialah dibagi kisah hijrah Qumqis. Hadis ini dia ada sempurna, dia ada sebab, iaitu dia refer kepada seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi dia hijrah sebab seorang perempuan yang tidak kahwin. Ada perempuan yang kahwin nama Qumqis. Jadi oleh kerana Qumqis ini hijrah, dia pun tak boleh fikir panjang, dia fikir panjang, akhirnya hijrah sekali kembali. Tapi di hijrah ini bukan kata Allah. Di hijrah ini kerana nak ikut perempuan. Lalu Nabi SAW sebutkan hadis ini, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Barang sesiapa yang hijrah kepada dunia yang dikehendakinya, atau perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrah itu hanya mendapat apa yang dia niatkan. Maksudnya dia niat nak kahwin, dia hijrah kerana ikut perempuan itu, maka dia kahwin saja. Tapi atas hijrah itu sendiri dia tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada hadis ini, kata ulama, kalau kita tengok antara lagi ialah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, dan mereka tidak diperintah mereka supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepada Dia. Maka yang hadis kerana berayat kita faham satu benda, iaitu kita buat satu benda ni mesti ikhlaskan Allah. Apa itu ikhlaskan Allah? Kalau kita tengok benda tanya, contoh saya senang, kita pergi kerja sejak pergi kerja pagi, pergi kerja petang balik, pagi pergi kerja petang balik, 5 hari seminggu kerana nak gaji. Betul tak? Betul tak? Kita pergi kerja kerana nak gaji. Dan ikhlas tak kerja kita. Agak-agak tak ikhlas tak kerja kita. Kalau kita bangun sembahyang, sebab Allah bangun sekali bangun sembahyang dapat 1, 2 kali sembahyang dapat 200. Ikhlas tak ikhlas? Tak ikhlas kan? Betul tak?
Tak ikhlas kan? Jangan baca tu ke imam mana ikhlas. Tapi imam kan ada gaji dia. Imam masjid lah. Semua kan ada gaji dia. Mana tak seorang imam ikhlas lah ya dah. Dah. Sekali, macam saya contohnya macam imam KNCC. Mahal gaji tu. Imam KNCC saya tahu. Mana sehari itu dah 200 bukan atas alam dia punya alam dia punya sehari 200 sehari. Mana sih kan? Agak-agak lah kalau macam tu imam mana dia telah agak. Okay, cuba kita faham. Adakah ilmu boleh bermakna tak ikhlas? Kalau kita sembahyang ni, bagi duit kau bagi sembahyang. Orang bagi tak ikhlas kan? Tapi di sana kita tengok contohnya kita tempat lain pergi kerja. Pergi kerja 2 pagi balik petang, 2 pagi balik petang. Kerana nak gaji. Tiba-tiba kita hendaklah anda ikhlas dalam kerja buat sehari-hari. Agak bikin ikhlas kemana aku pergi kerja kerana nak gaji. Biasa kita bila sebut ikhlas ni mesti free of charge. Kalau nak betul-betul ikhlas, okey. Bila kita pakai ikhlas betul, mari kita jaga ikhlas betul-betul. Agak-agak ada orang-orang yang bisa belajar. Ada baik-baik abang-abang. Baik. Persoalannya, adakah setiap pemberian duit yang sebagai kerja buat kita, dia akan tak ikhlas? Jawapannya adalah tidak. Kalau kita perhati, apa makna ikhlas? Ikhlas ni maknanya ialah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Iaitu mereka tak diperintahkan untuk buat sesuatu benda, solat ke, puasa ke, zakat ke, kerja ke, apa ke, mereka dibuat tu kerana faham itu adalah perintah agama. Allahu Akbar, kita solat. Kita solat. Bila kita nak ikhlas, apa makna ikhlas? Ikhlas itu makna kita faham apa solat itu kerana Islam itu. Bermakna kita solat itu kerana Islam itu. Maknanya kalau Islam, kalau kita solat kerana duit, bermakna kalau bagi duit kita solat, tak bagi duit kita tak solat, baru tak ikhlas. Itu orangnya solat kerana duit, bukan kerana ikhlas. Sebab apa? Bagi baru solat, tak bagi tak solat. Macam Cik Imam tadi mungkinlah bagi duit, dia Cik Imam baru solat. Kalau tak bagi duit, tak solat, baru tak ikhlas. Baik. Yang kedua, sebagai contoh saya tadi, yang Islam dulu ini bukan solatnya. Antara Islam dulu bila bagi nafkah. Bagi nafkah. Allah Ta'ala berfirman, Qul siru fil ardi, katakanlah jalan yang di atas bumi ini, wa qulu rizqa, famshu fi manatiha wa qulu rizqa. Mana-manalah kamu berjalan ke bumi ini, bukan rumah saja, daripada rumah yang berjual kerja, rumah yang berkisah yang buat kerja, bagi makanan dan rezeki yang Tuhan persediakan untuk kamu. Jadi maknanya, dapat ayat juga hadis-hadis yang lain menunjukkan kepada kita Allah memberi nafkah kepada keluarga hukum wajib. Islam suruh. Berjalan akan ke bumi untuk cari rezeki, Islam suruh. Maknanya bila kita tunggu pagi, pergi tempat kerja. Kerana nak dapat duit itu untuk nak sama keluarga yang Islam suruh. Bermakna kita pergi kerja untuk dapat gaji itu, orang akan ikhlas. Sebab apa ikhlas? Sebab kita faham apa dapat gaji ini sebab Islam suruh bagi gaji. Islam suruh cari rezeki. Jadi kita pergi kerja, ambil duit, dan duit itu untuk sama keluarga. Dan kerana faham Islam yang suruh sama keluarga, bermakna kita buatkan Islam itu orang panggil ikhlas. Jadi maknanya kalau kita pergi kerja, cuma ada benda ni yang mana kita buat itu secara ibadat. Ada benda yang ikhlas ni kita buat secara adat. Contohnya saya ambil hak kita buat secara ibadat. Kalau tak kerana ibadat kita tak buat. Contohnya solat, itu ibadat bukan adat. Bukan adat orang solat. Tapi ada benda hak adat. Tetapi juga ibadat. Dengan makna, kalau kita tak buatkan ibadat, kita tak akan buatkan adat. Contohnya makan. Makan itu dia ada unsur ibadat dan dia ada unsur adat. Pergi kerja, dia ada unsur adat, dia ada unsur ibadat.
Kalau tak kepada Allah, orang tak akan pergi kerja. Itu dah jadi adab manusia. Jadi manusia ni ada hak ibadat plus adat. Bermakna dalam hak adat plus ibadat ni bermakna kalau kita pergi kerja tak ambil, tak faham perintah Allah, bermakna dia akan jadi adab. Kita pergi kerja hanya dapat duit tapi tak dapat pahala. Tapi macam mana kita nak tahu belum dapat pahala? Ia kena kita pergi kerja sekarang betul kita ni aku faham. Sudah aku pergi kerja ni kalau Allah akan duit sebab Islam tu soal saling keluarga. Kita tengok ayat yang tak baca semalam bahawa berjalan kamu di muka bumi dan bakalah rezeki yang Tuhan beri. Kita ingat ayat tu, kita kata wah pergi kerja hari ini kerana faham ayat. Maka orang panggil ikhlas. Gaji dapat, pahala pun dapat. Jadi sebab itu dapat duit tak semestinya kau gaji. Datuk Imam? Tok Imam tu. Kalau Tok Imam dapat gaji baru jadi Tok Imam, tak dapat gaji Tok Imam dia tak sembahyang langsung, itu baiklah. Tapi kalau dia jadi Tok Imam dapat gaji, dia tak pakai ikhlas. Sebab apa? Mungkin dia tak dapat gaji dia sembahyang tempat lain. Contoh itu fakta. Tak kena ikhlas. Sebab Nabi kata, barang sesiapa yang terpaksa tinggalkan kerja asalnya kerana nak jaga kepentingan awam yang menyebabkan dia tersekat nak cari kerja sendiri, maka dia berhak mendapat duit daripada bacaan. Contoh kata Imam kan, Imam Imam Muslim tak pasal import daripada kota masyarakat sebagai contoh. Padahal dia sebenarnya masih kota masyarakat lagi tak. Tapi dia kena semayang sendiri sebab apa? Nak jaga ilmu orang tak boleh supaya ada dia waktu supaya contoh. Jadi dia terpaksa tinggal kerja di sana. Mungkin dia terpaksa keluar daripada kerja dia. Mungkin kalau dia kerja dia tak kontan sampai semua. Jadi dia terpaksa tinggal kerja dia, kumpul jadi Tok Imam sebagai contoh. Maka Nabi kata, orang yang menjaga kepentingan awam sehingga dia kena tinggalkan kerja dia, maka dia berhak mendapat kesaraan daripada bagi iman. Jadi maknanya bekerja menjaga kepentingan awam pada jadi Tok Imam, jadi Tok Bila, jadi pegawai, jadi perdana menteri, jadi pegawai ini bagi pihak kerajaan untuk jaga orang ramai, maka dia berhak mendapat gaji daripada bagi iman sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini menunjukkan kepada kita iaitu ikhlas itu tak semestinya dia berikhlas. Tak semestinya berikhlas. Kerana kadang-kadang adat yang untuk menjadi ibadat dengan sebab niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dapat berkongsi pada malam ini daripada hadis yang pertama yang berkaitan dengan setiap amalan yang mestilah berpandukan kepada niat. Saya masa kebajikan dengan masa yang sedikit saya keluarkan ada soalan atau ada pertanyaan saudara. Niat jadi Tok Imam dengan niat jadi Tok Bila. Masih. Masa solat kita. Tak perlu. Tak perlu. Sebab dia niat ni merupakan rukun untuk sahnya sesuatu ibadat. Dan niat ni dia ikhlas saya. Niat ni kata ulama dia sebenarnya macam Allah sebutkan tadi, dia hanya sebenarnya mazhab Syafi'i sahaja yang menyatakan niat itu rukun kepada semua ibadat. Contohnya macam puasa, rukun ibadat puasa mesti niat. Tapi dalam nas tak sebut puasa itu wajib niat. Buat haji sebagai contoh. Tapi haji ada nas kata niat. Tapi mazhab lain dia sebut mazhab lain daripada mazhab Syafi'i hanya haji sahaja yang kena niat. Sebab ada nas. Tapi solat tak ada nas. Wuduk tak ada nas. Puasa tak ada nas. Tapi mazhab Syafi'i kita kata niat dia jadi rukun berdasarkan hadis yang kita sebut. Dengan makna niat yang jadi rukun tu bila? Seorang tu bila? Dia kata rukun bila kita kena niat. Kata mazhab Syafi'i ialah pada awal setiap ibadat. Jadi kalau solat bila pada awal ibadat masa takbiratul ihram. Jadi masa kat rumah kita tak punya niat lagi.
Walaupun kita tahu asalnya nak pergi surau, nak jadi tok imam, tolak asal. Jadi dia tak perlu niat kat rumah. Dia perlu niat bila masa bersolat. Kalau bila dia tak perlu niat. Sebab dia bukan ibadat rukun yang memerlukan kita niat. Bang langsung tak ada niat. Sebab bang dia ada maqasid dia. Sebab nak ajak orang kepada solat. Macam ibadat lah. Kalau solat lain, solat ni sebab kita nak sah dengan Allah. Macam azan ni tak perlu sah dengan Allah. Sebab azan ni untuk nak ajak orang. Jadi sebab tu dah rasa setengah tu azan pakai speaker ni. Azan pakai apa? Pakai pasangan ni. Sebab contoh. Jadi sebab contoh kata ada orang azan sebab kita kata kawan dia azan. Dia cakap kawan dia azan. Bagi dia besok mai azan kalau itu. Lepas azan, lepas tu macam kawan punya orang dia azan. Agak kena kau Allah. Tak boleh kau. Sebagian orang kita tak tengok utama dia sebab kalau tak banyak orang confuse. Tak ada azan tak setengah cara yang agama. Bahawa mesti betul. Confuse orang. Maka tak kebahasakan itu. Itu menunjukkan bahawa azan tak perlukan kepada rukun dia. Jadi sama ada kita tok bila kita tok imam, maka tak perlu kita niat. Dalam rumah kita raya bila dan kita raya imam, sebab rukun yang pertamanya ialah rukun itu pada awal ibadat. Kalau solat bila awal ibadat pada takbir ihram. Kalau kata contohnya ada orang puasa ni, jika macam ni, puasa ni awal ibadat sewaktu berlakunya keluar pajak. Okay, tapi kalau kita ni nak keluar pajak, nak keluar pajak baru niat mustahil. Sebab tu ulama kata oleh kerana mustahil nak tunggu betul-betul keluar pajak, maka niatkan pada waktu malam, sebab malam itu merupakan awal kita siap. Itu dia punya. Tapi mazhab lain dia tak ada masalah. Jadi sebab tu mazhab Maliki niat semula tak apa. Kalau mazhab Maliki. Kalau setengah mazhab tu hal sakaran tak makan, hal tak minum, tak buat benda yang batal, kalau semalam tak ada lihat makin sah dia punya postur dia. Itu kalau kita tengok dari sudut detail hukum niat dalam ibadat kita. Jadi ringkasnya untuk imam apabila tak perlu niat daripada rumah dia. Hatta kalau kita jadi untuk imam sekalipun, ulama khilaf. Perlu tak kita niat Allahu Akbar saja aku sembahyang asar 4 rakaat imam kepada Allah Taala. Dia wajib kita suruh imam. Sekarang mazhab kata tak perlu. Sebab kita duduk depan sampai imam. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i ada pendapat yang kata niat itu dia pun perlu ditentukan bila mana dia ada konflik. Sebab tu imam bila sama sembahyang. Jadi bila kita berimam, betul pada waktu bila kita niat hati dia aku jadi imam. Takut kita betul pada waktu imam, kita niat aku jadi makmum. Jadi sebagian dari mazhab kata menentukan niat imam dan makmum itu adalah kedudukan dalam rukun niat. Tapi nak compare dengan mazhab Hanafi lagi lama. Sebab mazhab Hanafi ini niat langsung tak menjadi rukun dalam ibadat-ibadat mereka. Itulah kalau kita ambil mazhab-mazhab dalam rakyat. Makin jelas. Macam tak pernah. Ikhlas Sekolah macam mana? Kalau kita buat seminar. Kita boleh rasa. Kita tak buat ikhlas. Okey, sebenarnya kita boleh tahu. Sebab ikhlas dengan hati kita dengan Allah. Hati kita dengan Allah. Kita boleh tahu aku buat kenapa. Kalau kita buat kerana Allah, ikhlas. Kita buat kerana manusia, tak ikhlas. Dan benda tu mesti kita tahu. Dah hanya kita dengan Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kalau kita tak tahu apa niat kita, makna Allah itu memang kita suka tahu. Sebab apa? Sebab ini yang saya. Sebab dia ikhlas ni, maknanya kita faham ini Islam dulu. Jadi sebab tu kalau tengok setengah orang, dia kata aku ikhlas buat benda pada dia tak tahu benda tu. Contohnya lah, orang tu tak tahu solat, tiba-tiba dia kata aku solat ikhlas kerana Allah. Dia tak boleh. Sebab ikhlas dia ada 2 komponen. Satu komponen amalan yang disuruh Islam. Yang kedua niat amalan itu kerana Allah.
Jadi kalau dia tak tahu amalan itu wajib ke tak wajib, dia tak ada istilah ikhlas. Dia tak ada istilah ikhlas. Aku satu aja kalau misalnya pasal itu ikhlaskan Allah. Suara-suara dapat pahala itu tak dapat. Ikhlas oleh pahala itu tak ada sebab amalan itu Islam tak suruh. Kalau kita dalam bab solat. Dalam bab solat makruh kita beri orang lain tak. Kita kena hubung ke depan. Kalau sedekah, supaya Allah, sedekah ni kita kena hubung-hubungi. Kalau bab solat, bab ke depan, sorban, kita kena hubung ke depan. Tapi jangan gaduh lah. Kita kena hubung ke depan. Dia diperlukan kepada ayat, pas tadi kena dalam bab kebaikan kamu kena beri dengan bunyi kau lain. Okey. Tiba-tiba dia kata tak apalah, aku ikhlas nak beri pahala kat kawan aku sudah depan. Dia tak kena beri dengan ikhlas. Sebab apa? Sebab perbuatan itu sendiri tak direkognize oleh Islam. Sebab Islam yang recognize ialah kita kena hubung dalam bab perkara kebaikan. Tiba-tiba kebaikan mereka kawan kita. Projek baru berkara kita dulu. Habis dia kembali. Itu tak ikhlas. Mana tak ada istilah ikhlas daripada perbuatan dia tak faham. Dia masih faham perbuatan itu, baru semua ikhlas. Jadi maknanya kalau kita faham dari situ, bermakna tak ada istilah orang kata aku tak tahu apa ikhlas atau tak ikhlas. Tak cuba itu. Sebab dia sendiri tak faham apa ikhlas itu. Kalau dia faham apa ikhlas, tahu. Okey, ini aku tahu Islam tu. Dia tahu Islam tu, aku buat kerana Islam tu. Apa ikhlas? Sebab ikhlas dia tak boleh laku dalam perkara dia tak faham. Kalau dia tak faham, maka bukan ikhlas namanya. Dia tak ada. Tapi bila tak ikhlas, dia tak bermanfaat, dia dapat dosa dah. Contoh kita tak ikhlas. Sebab apa tak ikhlas? Tak ingat niatkan Allah. Rupa selama ni kita begini adab dia. Kita kata bekerja aku baik ikhlas pergi kerja sebab aku kena nak duit. Malam ni baru kita tahu rupanya nak duit itu ikhlas. Esok baru niat itu jadi ibadah. Jadi kalau kita pergi selama kerja, orang tak ikhlas. Tapi tak ikhlas bukan orang kita jadi dapat hasil. Faham? Dia tidak confident. Menetaplah betul dia tak ikhlas, maka tak sedap. Ada ikhlas ni mendapat pahala. Kalau tak niat ikhlas, orang tu tak dapat pahala. Tapi tak seperti juga berdosa. Jadi ringkasnya, ikhlas ni boleh katakan mustahil. Kalau dia tak tahu dia ikhlas. Sebab ikhlas tu mesti dengan syarat dia tahu. Kalau tak tahu, maka tak ada istilah ikhlas. Allah. Lain? Bak cukai. Perniagaan. Cukai perniagaan. Hak komersial. Hak juga kata amal tak kata. Perkara masyarakat. Dan kalau cukai syariah ini, dia ada formula dia ada cara dia. Putih macam mana, akhir misalnya. Tapi cukai ini tak ikut syariat. Kalau bahasa dia boleh kasar, dia tak latih lah. Tapi tak ikut syariat sama juga. Jadi, dia kata, sebab tak takut dia takut. Hal ini cukai dibayar oleh orang mereka. Sebenarnya dia bayar oleh customer, bukan bayar oleh orang mereka. Sebab orang mereka dia kira cukai itu tak ada kos. Kos itu dia orang masukkan harga barang. Sebenarnya actually kalau dalam sisi dari situ dia reality yang banyak juga mereka itu ialah pembeli kan business. Itu yang apa? Yang biasa. Tapi dalam Islam juga perniagaan dia tak ada masuk harga barang. Bukan ada tak boleh masuk, bukan tak nak masuk, memang mustahil dia masuk. Sebab dia punya formula dalam juga perniagaan Islam. Dia mesti cukup hostel. Tapi juga perniagaan dia tak cukup hostel pun. Pada luar dia dah juga. Jadi anak kalau juga Islam dia kalau juga perniagaan atau perniagaan kalau orang Muslim di Indonesia tapi yang kata juga perniagaan lah juga perniagaan Islam Muslim dan non-Muslim dia tak ada bayar awal. Contoh kita berniaga ni esok lah esok pun juga ni bila berniaga sebab tapi yang kita bayar sekarang tak sah. Tak semua maknanya yang kita bayar esok lepas dapat untung lagi dulu. Lepas kita kena bayar. Jadi siapa nak bayar? Bila kita tak ada nak bayar lagi, mungkin bulan 1 kita untung, bulan 2 kita untung, bulan 3 rugi. Akhir tahun kita bayar. Mungkin bulan yang pertama untung kita tak menyesal. Bulan kedua untung kita tak menyesal. Bulan ketiga untung kita kata apa? Kita
kategori pokok untuk yang 163, campur 1, 2, 3 baru besar. Jadi bila kita bayar sudah pasal dia bagi syarat. Bila itu dia punya komitmen, siapa yang menaikkan pun dia tak boleh jadikan kita kos. Tahu? Lepas itu bila akhir tahun dia kira yang actual income. Plus yang lain. Dan jadi maksudnya orang menaikkan dalam Islam dengan formula dia tak menjadikan cukai itu sebagai kos untuk masalah harga. Tapi kalau orang lain kita tahu lah cukai yang berapa yang masuk kos harga barang akan siapa yang bayar. Tapi orang boleh kita bayar. Macam mana saya kalau orang yang kaya dengan macam bertukar itu lagi video sekarang ni bukan apa begini. Satu saya yang bekerja bayar sebab cukai yang dia bayar itu semua dia akan masuk harga boleh sebagai kos. Jadi sebenarnya bukan banyak cukai bagi dia sampai dia itu akan beli. Dan jadi waktu komitmen menaikkan hari ini, cukai hari ini cukup berbeza dengan Islam sebab Islam dia tak akan kenakan cukai kat kaum muslim. Tapi cukai hari ini dan cukai menaikkan hari ini, segala cukai ini dia akan hand over dengan harga barang. Ini hari ini siapa yang bayar? Pembeli yang akan bayar. Orang menaikkan sebenarnya dia tak bayar cukai. Lagi besar menaikkan dan dia tak bayar cukai. Itu orang menaikkan di sini. Bertiga, dia cukai juga. Orang kaya dunia dia menaikkan besar. Hak dia boleh reduce daripada tax. Sebab apa dia boleh kata ada masyarakat. Jadi dia boleh potong cukai dan masyarakat. Jadi dia lagi tak bayar, lagi tak ada cukai. Tapi kita hak biasa ni lagi banyak cukai. Hak yang lagi biasa lagi orang miskin lagi banyak. Sebab orang miskin tak boleh campur dengan situation tadi. Orang kaya dia tak ada masyarakat. Masyarakat ni tak boleh claim daripada masyarakat. Sebab dia ada sebagai business. Itu mereka yang jauh antara Islam dengan dia komisioner. Jadi sebab itu kalau saya tiga balik tukar-tukar dalam komisioner ni sebenarnya cukup menyusahkan. Sebab itu bila saya tengok pelajaran yang RFK sebelah. RFK sebelah saya tengok. Saya tak nampak dia boleh bawa kepada kebaikan. Sebab saya tengok semua benda. Dia boleh kepada untuk pembangunan. Contohnya yang 130,000 rumah kos belah. Tetap rumah. Peningkatan projek rumah kos rumah. Walaupun itu raja yang tadinya akan datang bagaimana orang di rumah. Yang kedua, apa kebaikannya? Sebab itu lebih sering daripada itu kalau kita ambil satu istilah. Ini istilah mengkritik lah kalau kita nak kawan ini. Antara equitable dengan equitable ownership. Beza. Orang yang mampu diri dengan mampu memiliki rumah. Dua-dua yang berbeza. Mana yang kita tahu seorang yang lulusan PhD. Saya kata tahu saya akan mungkin kan. Dia orang lulusan PhD dan perubatan. Kerja kat dia apa yang jadi usaha kat dia itu dah 5 tahun. Mana dia pendidikan kat dia itu, mana yang akan kita bersama pasal dah pada 15,000 sebulan. Kata dia tahu, dia pergi sana setahun. Setahun boleh dah dalam 1,000 sebagai doktorat. Ibu balik ke Malaysia, betulkah ini SPM? Betul-betul betulkah ada kata-kata yang ada. Baik. Dengan dulu dia ada agak memang tak boleh. Tak. Soalnya rumah ada rendah. Kalau masalah saya rumah ada juga begitu. Harus dulu tu. Rumah ada singgah dalam tu. Orang itu kita dalam 6,000 bulan. Maksudnya kamu bagi nak beli rumah kat sini. Dengan orang kita nak rumah kat sini 10%. Jawab ini 50,000 kan. Mari kalau kita waktu dekat UK, itu tak apa lagi nak bayar mesti untuk di rumah. Bermakna orang yang PhD yang sudah fikir kat sana. Dari situ gaji dia mampu rumah. Tetapi rumah menjadi tak mampu dimiliki. Akhirnya kerja pun buat rumah kos rendah. Okey, buat rumah kos rendah apa maknanya? Kalau saya tahu yang tiga banyak saya kenal, kerajaan akan bagi subsidi sebahagian daripada ilmu tanah, kata ilmu tanah itu bagi subsidi supaya dia orang dibuat rumah dengan low cost. Sekarang itu subsidi kerajaan dijual rumah dengan harga murah. Baik. Takkan rumah harga murah itu nak buat pada orang-orang dia buat apa tu? Buat kat sungai cincin. Kalau orang bekerja dekat tengah jalan, kadang-kadang sampai nak rumah dulu bukan sisi. Kalau dia bekerja 40 km nak sampai ke tempat itu. Tapi dia punya gaji mampu dengan rumah. Tapi sekarang masalah tidak dapat bersyukur itu maknanya tak ada di sini. Tapi kepada manusia satu dia tidak
Maknanya pembayaran proses semua macam UK. UK dia ada istilah apa nama manusia. Maknanya orang yang baru graduate, yang kerja ni okey, dia tak perlu bayar mungkin 40% dan sebagainya, dia perlu bayar tahun yang ke-10 baru dia bayar tahun dia bayar 10%. Itu dia percaya dia lah. Jadi maknanya orang yang belajar macam mana tu, dia kerja tak ada masalah, dia mampu duduk tak ada masalah. Pandang-pandang pun duduk tak sebab sekali. Sebab apa? Semua jenis rumah dia mampu milik. Tapi kalau buat rumah yang mampu milik lain. Jadi sebab itu kalau dalam rata RM20,000 rumah kos besar, bermakna akan menyusahkan lagi teknikal dengan kerja dan sembangnya. Sebab semua kerja itu full kalau masalah. Tanah yang mampu akan hadirnya. Kalau bukan lama, bukit motor. Bukit motor sampai sana, berapa? Tak sedang sampai. Kalau tanya laporan trafik ilmu, aksiden yang paling banyak ialah aksiden orang yang nak pergi kerja. 70-20%. Kalau kita tahu, tak puas apa-apa. Itu 20%. Jadi benda itu senang. Lakulah semuanya. Dan semua benda ini bagi kepada dua. Hasil ini lalu. Yang itu kita tidak bayar. Juga kita bayar, dia ambil duit kita, dia bagi dekat pembantu buat rumah kos rendah untuk kita. Padahal duit, kalau kita tak bayar duit, kita mampu di rumah kita. Kemudian tanah pula mahal sebab apa? Sebab monopoli. Sebab monopoli. Saya tengok pengalaman satu tempat di Palestin. 1,200 hektar dapat seorang pembantu. Dengan dia punya berinya sangat luar, dengan 6% mana kalau kita kasut 6% sekaki persegi. 6% sekaki persegi itu kita perlu bayar. Buat projek siap bangunan baru perlu bayar projek. Dan kalau macam itu, siapa tak tahu. Tapi kita orang biasa ni, kalau lebih tanah berapa? Kalau pakai N, 1,000 per kaki square feet. Kalau kata nama Zara ni, saya dalam 150 per square feet. Tapi dapat 6% per square feet. Kita pun tak perlu bayar habis. Lepas jual baru bayar. Itu contohlah ada apa yang betul-betul yang macam tu. Jadi sebab tu kita kasih kita sekat tanah macam tu. Hak sini mereka tak dapat dekat orang. Dengan 5 tahun tak dapat apa. Dia tak perlu bayar apa-apa pun. Tapi kalau dia buat dia tak perlu bayar 6% di satu persegi. Itu yang penting. Jadi maknanya kos itu bukan soal kos yang sebenar. Tetapi sebab kos monopoli. Jadi itu yang menjadi isu yang apa yang saya tengok akhirnya sistem bukan dia tak bawa kebaikan. Sama bukan kontrak atau bukan daya ke dia tak bangunkan awal-awal tapi dia bangunkan proses supply dan proses optimal. Bukan power optimal tapi power supply. Mana memampukan orang buat projek tapi hak bukan beli projek tak tahu macam mana. Mampu pemandu mampu buat rumah kos rendah dalam harga RM70,000 unit. Tapi ada orang kata mampu tidak. Itu dia sebab dia fokus dalam ekonomi tapi dalam proporsi dia fokus ke atas. Islam dia fokus ke atas. Itu terbalik dengan sistem. Allah jadi kita semua dari kita itu kita dengan membaca kapan umat Islam sebagai sebab Allah SWT wa ta'ala bil haqq wa ta'ala Allah bihamdihi wa